Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin faminallahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim, amma ba'du. Yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati pengurusi masjid, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lama tak duduk kerusi ni. Ni I am back, dia panggil I am back finally. Bukan senang nak duduk kerusi ni tuan-tuan. Berapa kali pelan raya ni. Akhirnya dapat juga kerusi ni. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan sambung balik pengajian kitab kita, Penawar Bagi Hati. Kita berhenti sekejap itu, insyaAllah pada masa akan datang kita akan bincang tarikh yang sesuai, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan salli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah. Jadi sebelum kita nak mula majlis, saya nak minta tuan-tuan dan saya untuk kita beramal dengan satu amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang sangat penting. Amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang riwayat menceritakan tentang jalan keluar kepada segala masalah. Amalan yang akan menyebabkan kita dikurniakan oleh Allah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang nama dia Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man qalaha min nahari muqinun biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahu min ahlil jannah. Wa man qalaha min al-laili muqinan biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Rawahul Bukhari, hadis sahih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi SAW sebut, barang siapa yang membacanya pada sebelah siangnya lalu dengan yakin, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut sebelum daripada malamnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Dan siapa yang baca dengan yakin pada sebelah malamnya lalu dia mati pada sebelah malam tersebut sebelum daripada subuhnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Ini jaminan Nabi SAW. Nabi SAW bukan cakap saja-saja. Bila Nabi SAW sebut, dia wahyu daripada Allah, dan Allah tak pernah mungkir janji dia. Syarat yakin. Nabi sebut kan, siapa beramal dengan yakin, fahuwa min ahli jannah, ni jaminan sangat besar ni, dia daripada ahli syurga Allah. Bagi kita tak tahu kita nak mati siang ke mati malam, kita akan mati salah satu daripada tempat dia tu, maka jadilah orang istiqamah untuk beramal dengan Sayyidul Istighfar ni. Saya nak baca dan tuan-tuan ikut saya baca, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni baca dengan yakin ni, sungguh-sungguh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika
min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tuan-tuan, sayyidul istighfar ataupun penghulu segala istighfar. Tuan-tuan boleh search dalam internet, search dalam Google, screenshot, simpan elok-elok dalam handphone. Lepas mayang maghrib baca sekali, lepas mayang subuh baca sekali. Boleh baca lepas asar pun boleh baca dah untuk bagian malam tu. Mudah-mudahan jadi manfaat. Mula pada hari ni istiqamah jangan tinggal dah. Boleh? Muslimat boleh tak? Boleh. 3 orang je sanggup. Patut sungguh. Tuan-tuan sekalian, baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Tajuk kita malam ni ialah doa, the power of doa, kehebatan doa. Dan kita tak boleh lari daripada mengharapkan, salli ala Sayyidina Muhammad, bantuan, perlindungan dalam seluruh perjalanan kita setiap hari, melainkan kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu apa sikit pun. Kita tak tahu apa sikit pun, kita tak ada kuasa sikit apa pun nak menentukan keselamatan, perlindungan perjalanan kehidupan kita setiap hari. Sikit pun kita tak ada kuasa, melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam kehidupan kita. Tuan-tuan jangan berasa hebat, tuan-tuan boleh buat segala sesuatu dalam kehidupan. Tuan-tuan boleh mai sini sampai ke masjid kita pada mulai daripada rumah kita, tuan-tuan ada jaminan daripada Allah SWT. Kita selamat sampai, alhamdulillah. Tapi tak ada siapa pun boleh bagi jaminan dia boleh balik sampai ke rumah dia lagi. Tak ada siapa pun boleh bagi jaminan yang dia boleh selamat sampai ke rumah dia. Tak ada siapa pun boleh bagi jaminan yang dia boleh hidup walau seminit lagi lepas dia, melainkan semua daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan dia semuanya dalam perlindungan, dalam penentuan, dalam takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sikit pun tak ada kuasa sedikit pun untuk menentukan arah tuju kehidupan kita, melainkan kita sangat bergantung kepada Allah SWT. Pergantungan itu, pengharapan itu disebut sebagai doa. Doa. Maka salli ala Sayyidina Muhammad, bertawajuh kepada Allah dengan memohon perlindungannya, memohon pertolongannya, berdoa dan meminta daripadanya. Allah, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata kepada Abdullah Mas'ud kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi kata, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Bila kamu nak minta apa-apa, mintalah kepada Allah. Dan kalau kamu nak minta pertolonganlah kepada Allah. Kita ni tuan-tuan, masalah kita ni, salli ala Sayyidina Muhammad, kita akan minta kepada orang yang kita berasa dia boleh tolong kita. Kalau masalah kita terkait dengan keuangan, kita akan minta kepada orang yang kita rasa dia ada duit untuk tolong kita. Betul tak ni? Mengaku je lah tuan-tuan, angguk pi lah. Layan pi lah ustaz tanya betul tak? Betul, angguk pi. Kalau rasa tak setuju buat betul. Kalau benda tu terkait dengan undang-undang, kita akan cari lawyer tolong kita. Sebab kita rasa lawyer punya kuasa untuk berbetul kita ni. Kalau dia terkait dengan kesihatan, kita akan minta dengan doktor, sebab kita rasa doktor Allah bagi dekat dia ilmu, dia ada ilmu untuk ubat kat kita. Sedangkan kita terlupa yang bagi dekat kita duit, keuangan, kesempitan, kelapangan tu siapa? Allah. Jaga yang tu, Allah akan perbetul orang untuk tolong selesaikan bagi pihak kita. Kita terlupa yang bagi sakit, yang bagi lega tu siapa? Allah. Bila kita mengadu dan minta kat dia, Allah akan perbetul orang untuk tolong selesaikan bagi pihak kita. Demikianlah apa pun tuan-tuan dalam kehidupan kita, cumanya satu masalah kita ialah kita sentiasa meyakini dan beriman pada benda yang zahir di depan mata dengan benda yang kita tak nampak. Benda tu dia panggil nama dia iman. Kita tengok ada orang yang boleh tolong kita, kita nampak orang tu kaya, maka kita yakin sangat dia boleh tolong kita pasal dia ada duit. Walhal kita terlupa ada satu lagi yang punya perbendaharaan yang lebih hebat lagi daripada manusia yang paling kaya dalam dunia tu, nama dia Allah.
sampai Allah sebut dalam satu hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau seluruh makhluk daripada kalangan jin dan kalangan manusia, daripada yang terakhir, daripada yang terawal sampai yang terakhir, semua mai berhimpun dan minta daripada aku, kata Allah, dan aku tunaikan seluruh permintaan mereka ni, tidaklah sedikit pun akan mengurangkan perbendaharaan aku, melainkan seumpama satu jarum yang dicelup dalam lautan yang sangat luas. Kita tengok ada orang paling kaya dalam dunia ni, kita rasa macam dia boleh tolong kita, walhal dia tu makhluk. Dia boleh tolong, dia boleh tak tolong. Kalau dia tolong, dia akan ungkit-ungkit, kata ulama. Kalau minta tolong dengan orang, kita akan dapat salah satu daripada dua benda ni ya. Yang pertama, sama ada dia boleh tolong kita ataupun dia tak boleh tolong kita. Kalau dia boleh tolong kita, dia akan ungkit-ungkit pertolongan dia. Betul tak tuan? Kalau ada orang tolong kita, tuan akan tengok setiap kali dia jumpa dengan kita, ataupun bila-bila kita berjumpa dengan dia, tahu apa dia buat? Dia akan ungkit apa yang dia buat kat kita. Sama ada dia ungkit di depan kita ataupun dia ungkit pada orang lain. Ingat dia tu macam ni. Hang tengok dia ni, dulu aku pernah tolong dia. Dulu waktu dia susah dulu ni aku tolong dia ni. Nama dia ungkit. Jadi tak benda tu tuan-tuan? Jadi tak? Tahu pasal apa? Pasal dia manusia. Sama kalau orang minta tolong kita pun, dia mau tak mau sikit sebanyak, dia mesti ada dalam hati yang aku ni lebih hebat daripada dia tu. Maka bila berasa dia lebih hebat pada orang tu, apa dia buat? Dia akan ungkit. Ataupun yang kedua, dia tak tolong orang tu atas ketidakmampuan dia, sama ada dia nak ataupun dia tak mau. Ataupun salli ala sayyidina Muhammad, dia ada keuangan tapi sengaja memilih untuk tidak menolong. Ataupun dia tak punya kemampuan untuk menolong. Maka waktu tu kata ulama, apa dia akan buat? Dia akan merendah-rendahkan, menghina orang yang minta tu. Nak Masih Ahmad? Awak dia duk mai minta. Tu orang kata, tu siapa mai tu? Dia tu mai minta duit, dia minta pinjam. Awak dia ingat aku ni banyak duit sangat, boleh tolong kat dia. Hina tuan-tuan sekalian. Pasal apa dia menghina? Sebab yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, sifatnya manusia, bila orang meminta dekat dia, dia akan berasa dia lebih pada orang tu, walaupun dia tak punya apa. Sebab bila orang meminta kat dia, waktu tu dia akan berasa besar diri walaupun dia tak ada apa. Dan dengan rasa besar diri tu, dia akan mula menghina orang tu bila dia tak mampu untuk menunaikan hajat orang tu. Sifat manusia lagu tu, nak buat lagu nak. Tuan faham tak ni? Maka tuan-tuan, sepatutnya kita minta kat siapa dulu? Minta kat Allah. Tapi nak minta kat Allah benda yang tak nampak. Bila benda tak nampak ni susahlah Musliman. Maka tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad, Nabi suruh apa? Fa idza salli ala sayyidina Muhammad, idza sa'alta. Ingat ni perkataan Nabi SAW ni. Nabi SAW pesan kat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta apa-apa, ingat minta ke Allah. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong dengan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, Inna Allah azza wa jal yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman. Orang Melayu ni dia ada bahasa silap. Kalau sebut bahasa Arab dia senang je, qala je, satu perkataan je kata. Tapi kita ni orang Melayu dia banyak adab. Dia kalau Allah dia panggil berfirman, kalau Nabi dia panggil bersabda, kalau raja dia bertitah. Ya tak ni? Kalau kita orang tak ada apa-apa ni, berkata je, bercakap je, kan? Baguslah orang Melayu dia ada satu adab dia. Terus sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Allah firman apa? Hal min da'in fastajib lahu. Salli ala sayyidina Muhammad. Du'a'ah. Wahai para malaikat, ada tak siapa yang berdoa, maka aku nak tunaikan, makbulkan doa dia.
hal min sa'ilin fa'utiyahu su'lah. Ada tak siapa yang nak minta apa-apa, dia ada hajat apa-apa daripada aku, maka aku nak tunaikan untuk dia. Hal min salli ala Muhammad, hal min mustaghfirin faghfirlah. Ada tak di kalangan hamba aku ni yang nak minta ampun atas dosa-dosa dia, aku nak ampunkan, kata Allah SWT. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW pernah menyebutkan bahawa Allah berfirman, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, ya ibni Adam, wahai anak Adam, salli ala Sayyidina Muhammad, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma ala ma kana minka wala ubali, atau kama qala. Nabi SAW sebut bahawa Allah SWT pernah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau berdoa kepadaku dan mengharap daripadaku, maka aku akan mengampunkan dosa kamu dan aku tak peduli, kata Allah. Tuan-tuan nampak tak Allah kata apa? Allah kata siapa nak minta doa dekat aku, minta doa ni tuan-tuan, doa ni atas benda yang kita minta daripada Allah. Ada orang nak salli ala Sayyidina Muhammad, bisnes dia maju, dia minta pada Allah. Ada orang yang duduk dalam salli ala Sayyidina Muhammad, Allah uji dia dengan musibah tertentu, dia minta pada Allah. Ada orang nak anak-anak soleh, dia minta pada Allah. Ada orang nak rezekinya murah, dia minta pada Allah. Ada orang nak dia dijauhkan daripada musibah, bala bencana, penyakit macam-macam, dia minta pada Allah. Dia minta pada Allah bukan sekadar Allah janji nak tunai permintaan dia tu, tapi Allah nak bagi pengampunan atas dosa-dosa dia. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad, di antara sebab pengampunan ialah apabila kita berdoa kepada Allah supaya Allah menunaikan segala hajat-hajat kita. Hebat Allah ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Hebat. Dia janji nak tunai apa yang kita minta. Ud'uni astajib lakum, minta pada aku akan bagi kepada kamu. Di sebalik Allah nak tunaikan segala permintaan kita tu, Allah nak ampunkan dosa-dosa kita hasil daripada doa yang kita minta dekat dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu telah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku akan perkenankan doa kamu itu. Surah Ghafir ayat 60. Daripada An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, wa Nabi SAW pernah bersabda, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, inna ad-du'a huwal ibadah, thumma tala hadhihi al-ibad ayah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kemudian baginda Nabi SAW membacakan ayat, dan berfirmanlah Tuhan kamu, berdoalah kepadaku, salli ala Sayyidina Muhammad, maka aku akan menerima doa kamu. Doa kita tu sendiri tuan-tuan merupakan ibadah kepada Allah yang Allah nak bagi pahala dekat kita. Kita harap sungguh Allah tunai segala permintaan-permintaan kita, dan Allah janji Allah nak tunai segala permintaan kita. Cumanya tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad, kadang-kadang Allah tak tunai waktu tu, dan kadang Allah tunai pada waktu-waktu yang lain. Maka tuan-tuan sekalian salli ala Sayyidina Muhammad, ulama sebut, bila kita nak minta pada Allah, mintalah pada Allah, pegang sungguh-sungguh yang pertama tadi, jangan minta pada yang lain selain pada Allah dulu. Minta pada Allah dulu. Salli ala Sayyidina Muhammad, minta pada Allah dulu. Yang kedua, yakinlah bahawa Allah pasti akan menunaikan permintaan-permintaan kita. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, dia panggil syarat-syarat Allah menerima doa. Apa syarat Allah nak terima doa? Yang pertama, salli ala Sayyidina Muhammad, kehadiran hati bila kita berdoa, dan pengharapan sungguh-sungguh supaya Allah memakbulkan doa kita. Ini tuan-tuan penting ni. Bila kita berdoa, yang pertama kata ulama apa dia?
kehadiran hati, berasa apa yang nak kita minta. Antara syarat penting apabila kita berdoa ialah kehadiran hati dan harapan agar doa kita itu diterima oleh Allah. Telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, wa inna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lah." Atau kama qala Rasulullah SAW. Berdoalah kepada Allah dengan yakin akan penerimaannya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa daripada hati yang lalai. Dalam satu hadis lain Nabi SAW sebut, "Inna hadhil quluba aw'iyah fa ba'daha aw'a min ba'din fa idza sa'altamullah fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah fa innallaha la yastajibu li'abdin du'aun min madharin qalbin ghafil." Atau kama qala Rasulullah SAW. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Nabi SAW sebut, hati ini ibarat bekas. Hati ini macam bekas. Sebahagiannya lebih dapat memuatkan daripada sebahagian yang lain. Ada bekas kecil dapat sikit, ada bekas besar dapatnya banyak. Maka apabila engkau berdoa kepada Allah, wahai manusia-manusia, mintalah daripadanya dengan yakin akan penerimaannya, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa seorang hamba yang berdoa daripada hati yang lalai. Ingat, bila kita berdoa, tuan-tuan muslimat, yang pertama dia kena salli ala sayyidina Muhammad, hadir doa tu dalam hati. Maksudnya, nak hadir doa tu dalam hati, kena faham apa kita minta. Doa dalam keadaan kita faham apa yang nak kita minta. Kita doa tuan-tuan tiap hari, tapi kita tak faham kita minta apa. Tadi waktu tu imam duk baca doa tadi, faham tak sahabat? Tu imam duk baca doa tadi ni, tuan-tuan faham tak tu imam minta apa? Faham? Okey lah, kemal lah tu. Sebab tu tak jadi syarat untuk kita mengaminkan doa kalau kita tak faham, kita tak tahu dia minta doa apa. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, macam tadi dengar juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faham kan doa kan? Tuhanku, berikanlah kepada kami kebaikan dunia, bukan sekat kebaikan dunia, nak minta pula kebaikan hari akhirat. Wa qina adzabannar, jauhlah kami daripada api neraka. Doa yang Nabi SAW sebut sebagai ibu segala doa. Kesimpulan daripada segala doa yang tuan-tuan nak minta panjang-panjang tadi ni, hujung dia tu kita akan baca. Biasa kalau tu imam baca tu, tahu dah doa dia nak habis dah. Tu closing dah, penutup, faham tak? Lama panjang duk tunggu bila lah nak Rabbana atina, bila disebut Rabbana, tahu dah nak habis dah. Kita ingat nak habis dah, dia sambung doa lain pula. Lepas tu kita kata tu imam ni buat bid'ah lah dah. Tapi subhanallah, sebab pasal apa selalu tu imam letak di hujung? Sebab doa tu merupakan ibu kepada segala doa yang terangkum. Semua jenis doa yang kita nak minta dalam kehidupan kita, doa dalam doa tu. Maka kita aminkan doa tu imam tadi pasal kita faham apa yang tu imam tu minta. Cuma kadang-kadang tuan-tuan, tu imam dia doa tak pakai mikrofon, kita duduk belakang, kita tak dengar tu imam tu minta apa. Maka tak syarat untuk kita mengaminkan doa tersebut, sebab kita tak faham tu imam minta apa. Faham tak ni? Kadang-kadang tu imam tutup pekuk mulut dia, dia baca, tuan-tuan sekalian, doa bahasa penguin. Faham? Waktu tu tuan-tuan tak payah doa amin, pasal tuan-tuan tak faham pun dia minta apa. Saya ingat tuan-tuan, ustaz seorang tu dia cerita hari tu, dia bawa grup pergi umrah. Dia bawa grup pergi umrah. Sekalian, grup pergi umrah ke pergi haji, tak tahu lah. Satu tempat makbul doa dia Padang Arafah. Tuan sekalian, pada hari Arafah. Satu hari tuan-tuan, ada Pak Long tu dia berdoa. Dan akhirnya tuan-tuan, dia meninggal dalam keadaan dia sedang berihram. Ini cantik punya mati ni. Mati dalam keadaan sedang berihram. Mati di tanah haram. Mati dalam keadaan sedang berihram. Subhanallah. Ustaz tu kata apa? Betul lah, dia mati sedang ihram, mati dalam keadaan ihram. Doanya makbul. Isteri dia duduk ada. Isteri duduk menangis, suami dia meninggal.
Kata betul lah Pak Long ni doa dia makbul, dia mati dalam ihram. Bila dia doa Ustaz? Hari tu ni duk tempat makbul doa tu Pak Long duk doa. Saya dengar Pak Long tu doa nak minta mati dalam ihram, minta mati dalam ihram. Saya dengar Pak Long tu doa. Makcik duk amin doa dia. Mak Long duk amin doa dia tu. Lah betul ke Ustaz kalau Mak Long tak amin doa dia tu. Tentang cerita dia. Kalau tak faham apa orang tu minta, jangan doa amin. Tambah tu lelaki kita nak doa ni. Kadang-kadang deras je punya doa. Maitang bunyi isteriku dia bunyi selah pelan je punya tu. Adalah tu. Hajat tertentu muslimat tolong jangan amin waktu tu. Jadi subhanallah, yang pertama dia tuan-tuan, biar kita faham apa yang nak kita minta. Tuan-tuan, doa yang paling afdal untuk kita lafaz ialah doa yang terkandung dalam Al-Quran. Lafaz-lafaz Allah. Allah salli ala sayyidina Muhammad susun doa-doa untuk hamba dia minta pada dia. Kadang-kadang kita ni kalau orang tak bimbing kita tak tahu nak minta lagu mana, nak susun ayat tu tak pandai. Maka Allah susun doa-doa. Ada doa kepada orang yang nak anak, ada Allah sebut dalam Quran. Doa salli alaihi wasallam tuan-tuan, macam-macam doa ya Allah. Termasuk doa naik kenderaan pun ada dalam Quran, tuan-tuan tahu tak? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin tu doa kat mana tu? Doa dalam Quran tu. Tak tahu salli alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah tu doa dalam Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama tu doa dalam Quran. Doa yang paling cantik, paling best untuk kita panjatkan ialah tu lafaz-lafaz Allah dalam Quran. Cuma tak faham. Faham ni Azmat? Bagi fahamlah apa masalah dia. Tu nak minta doa, bagi faham apa kita nak minta berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Cuba faham makna nak minta apa. Tuan-tuan, kita doa tu doa yang sangat hebat tu, tuan-tuan tahu tak? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tu doa tu sangat hebat. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami min azwajina, daripada pasangan-pasangan hidup kami. Lafaz jamak tu tuan-tuan, ramai tu maksud dia. Pasangan. Faham tak Ustaz? Kata apa Ustaz, kami laki seorang je. Laki seorang lah ni, mati laki tu tukar laki lain. Tuan-tuan, pasangan-pasangan hidup kami. Wa zurriyatina. Kalau sebut zurriyatina tu bukan setakat berhenti takat anak. Zurriyatina tu cucu, cicit. Faham tak ni maksud Ahmad? Kita nak cucu, anak-anak cucu kita tu jadi apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun apa dia? Penyejuk mata, penawar hati. Tengok anak kita, subhanallah, tak payah suruh tuan-tuan sekalian, dia pergi semayang sendiri, sejuk hati kita. Tutup aurat dengan sempurna, sejuk hati kita. Baca Quran fasih, hafaz Quran, sejuk hati kita. Kahwin pula dia tuan-tuan sekalian, dapat cucu pula hafaz Quran, sejuk hati kita. Tuan-tuan, mai bulan Ramadan, cucu kita jadi tu imam sembahyang tarawih. Lepas sembahyang tarawih, doa menangis-nangis, sejuk hati kita. Mati duduk dalam kubur tuan-tuan sekalian. Anak bukan setakat anak doa kat kita. Cucu doa kita, bukan setakat cucu, cicit doa kat kita. Tahu pasal apa? Pasal anak kita berjaya mendidik cucu kita tu untuk berdoa pada Tuhan ya. Tuan-tuan agak kalau tuan-tuan mati, cucu kita tu akan ingat tak dekat kita. Itu hasil daripada tarbiyah anak yang soleh, hasil daripada didikan kita, dan hasil doa Allah makbul kat kita. Kalau kita faham apa yang kita minta, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa maksud dia? Ya Allah, Engkau golongkan mereka, jadikan mereka minal muttaqina, daripada kalangan orang-orang bertakwa, imama, pemimpin-pemimpin. Bukan setakat kita nak mereka jadi orang bertakwa. Doa tu minta supaya anak kita tu jadi pemimpin orang bertakwa. Maksud dia lagi bertakwa daripada orang-orang yang bertakwa. Pasal apa anak kita tak jadi lagu tu? Pasal kita tak faham apa kita nak minta. Cuba belajar, cuba faham tu. Baik-baik doa yang kita nak minta setiap hari tu. Habis tak reti doa apa tuan-tuan sekalian, macam seorang sahabat pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun doa. Ada orang dia pandai susun doa tuan-tuan. Allahumma salli ala Ustaz Ibit Liu. Dia kalau doa habis mau pekat teriak.
Kalau saya doa, saya seorang yang teriak tu, ustaz ni teriak siapa? Dia pun tak faham siapa ustaz teriak. Ada orang tak pandai susun doa, ada orang tak pandai bunga-bungakan doa. Sahabat ni pergi jumpa Rasulullah, saya tak pandai nak susun doa, saya tak pandai nak bunga-bungakan doa. Lalu Rasulullah tanya, habis kamu baca apa? Saya baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak, Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu jelah. Yang tu. Sebab apa? Sebab dia merangkumi semua jenis doa yang kita duk panjat pada setiap hari, terangkum dalam satu doa yang sangat hebat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang pertama, doa yang Allah susun dalam Al-Quran. Ni doa yang paling afdal. Yang kedua, doa yang disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, salli ala sayyidina Muhammad. Mai seorang sahabat, ya Rasulullah, saya ni banyak utang Rasulullah, keliling pinggang utang saya. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, nak buat macam mana Rasulullah? Baca doa ni. Macam mana? Rabbana, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada dalam Quran tak? Tak ada. Siapa ajak? Nabi ajak. Baca doa tu. Takutlah hari ni, takut musibah mai, takut jadi macam-macam. Baca doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi, dengan namamu ya Allah, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama', tidak akan ada kemudaratan daripada langit, tidak ada kemudaratan bumi sebagainya. Musalli ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Berhenti dekat RNR. Takutlah sagi orang buat khianat macam-macam. Kalau orang dulu-dulu dalam pemusafiran atas padang pasir, takut sagi orang mai serbu, orang mai rampas lanun-lanun padang pasir. Takut sagi kena sengat dengan bisa binatang-binatang bisa. Orang yang duk bermusafir dulu-dulu lalu celah-celah hutan, duk dalam hutan sebagainya. Takut berhenti sagi ada musibah mai macam-macam yang tak disangka, tak dijangka. Kita lah ni zaman moden. Berhenti ke RNR. Kamera CCTV punya banyak duk ada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak ada apa kok ustaz, jangan main-main. Orang khianat macam-macam boleh buat. Kita duk tengok, duk baca dalam surat khabar, duk baca dalam tonton Facebook, YouTube, duk cerita. Ni ada Sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang saja pergi duk pecah dia punya apa? Radiator kereta orang. Saja duk pergi pecah, duk pergi cucuk tayar orang supaya satgi sangkut tepi jalan, satgi depa mai tol apa semua dia pecah, kita maksimum. Tuan-tuan bisa duk dengar lagu tu kan? Nak selamat waktu kita berhenti kat RNR, Nabi SAW ajak doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa tu siapa ajak? Nabi SAW ajak. Beramal dengan doa tersebut. Muslimat bila nak buka baju, tuan-tuan bila nak buka baju, semua orang nak tengok tubuh badan kita. Faham nak sekalian? Orang lelaki taklah nak tengok. Kita tak lalu nak tengok tuan-tuan. Malaikat pun tengok, astagfirullahalazim, tak putus belah awal tuan-tuan. Tapi muslimat subhanallah, semua orang nak tengok mereka. Faham tak? Makcik 70 dah ustaz. Siapa kata tak ada orang teringin? Dia balik masjid, lalu masjid ada orang duk pandang hujung mata tu, cuma tak keluar suara lagi. Faham tak Ustaz? Tuan-tuan, ada orang nak tengok tubuh badan kita. Bukan setakat manusia nak tengok. Kalau orang ni tuan-tuan, subhanallah, dia nak perhati. Bubuh pintu tutup buat dalam bilik, dia buh kamera kat dalam tu, nak tengok juga tu tubuh badan orang macam mana. Tuan-tuan, manusia ada had, ada limit nak tengok, tapi ada satu makhluk dia boleh tengok, tutup pintu pun dia boleh nampak. Nama apa? Jin. Maka Nabi SAW sebut hijab. Sallallahu alaihi Muhammad, hijab di antara pandangan jin dan pandangan manusia daripada aurat seorang muslim ialah apabila dia membaca Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Ulama bagi tahu kat kita, bila nak buka baju baca doa Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Faham tak tu? Apa yang nak muslimat? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan boleh ingat ke? Saya tahu orang masjid takwa ni jangan risau, dia jenis mengapai, mengajak lama dekat sini tahu.
Cuba tak siap, balik lagi tanya kat luar lagi. Apa doa buka baju tadi? Apa tu lupa habis dah. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Simple aja doa dia tuan-tuan sekalian Muslim Muhammad. Tuan-tuan nak keluar pada rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak keluar pada rumah, nak supaya barang-barang dalam rumah kita tu selamat, jauh daripada salli ala sayyidina Muhammad khianat orang, jauh daripada musibah apa kita nak tinggal rumah kita tu. Nabi SAW ajak dekat kita baca doa apa ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dalam satu riwayat yang lain dia ajak pada kita salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah amantu billah wa tawakkal ala Allah. Banyak doa dalam seharian kita tuan-tuan yang diajak oleh Nabi SAW. Jadi yang paling afdal dalam ranking doa yang boleh kita baca yang keduanya ialah doa yang diajak oleh Nabi SAW. Yang ketiga, doa apa tuan-tuan sekalian dalam ranking doa yang kita boleh baca ialah doa-doa yang diajar oleh alim ulama. Doa yang salli ala sayyidina Muhammad tak terdapat dalam Al-Quran, doa yang tidak terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi doa yang disusun oleh alim ulama. Boleh tak kita panjat? Boleh, sebab kita ni dalam keadaan kita nak berdoa, kadang-kadang kita tak tahu nak susun ayat lagu mana. Maka ulama ajak dekat kita salli ala sayyidina Muhammad. Antara dia syair Imam Asy-Syafi'i tu. Nah, Sayyidina Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tak pandai lagu tuan-tuan saya ni. Sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ada dalam Quran tak? Tak ada. Ada dalam hadis tak? Tak ada. Siapa ajak? Ulama ajak. Kod tak reti, kod tak tahu, maka ulama ajak doa-doa kat kita lagu tu. Faham dah ni? Yang keempat ranking doa ni apa dia? Doa yang kita susun sendiri. Ya Allah, tadi baru dibayar deposit kereta, ya Allah baru apply loan tadi, ya Allah bagilah lulus loan kereta aku. Ada tak doa tu dalam Quran? Tak ada lah. Apa dia buat bid'ah buat doa lagu tu? Tuan-tuan Nabi nak doa lagu mana? Doa ni ialah benda yang kita nak daripada Allah. Susun pilih lagu mana pun. Waktu Nabi SAW sebut, tuan-tuan sekalian sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun doa tu apa? Salli ala sayyidina Muhammad, doa yang kita minta, salli ala sayyidina Muhammad, apa ni? Tali kasut putih. Tali kasut putih pun minta kepada Allah, salli ala sayyidina Muhammad tu. Kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana hadis dia? Cari tak jumpa. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi tu 4 ranking susunan doa tu. Jadi baik. Jadi nak cerita apa? Yang pertamanya faham apa yang nak kita minta. Faham? Minta sungguh-sungguh, bagi feel, bagi dia berasa dalam hati tu apa kita minta. Tadi doa lepas sembahyang. Tapi tak faham kita minta apa. Sebenarnya sehari-hari ni mana minta pada Allah pun. Ada tak betul-betul angkat tangan, ya Allah, ada spesifik doa yang nak kita minta? Tak ada. Habis lepas doa lepas sembahyang, cantiklah, boleh. Dapat pahala tak? Pahala sebab Nabi SAW sebut bahawa doa itu satu ibadah. Nabi SAW sebut, bila ibadah buat, dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Salli ala sayyidina Muhammad. Tapi sayangnya tak faham apa kita minta. Maka cubalah minta dalam keadaan kita faham apa kita minta. Bangun pada waktu pagi, 1/3 akhir malam tu. Waktu paling best, waktu yang Allah yanzilu Rabbana tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Waktu Allah SWT turun ke langit dunia tu. Waktu Allah kata may yad'uni fastajib lahu, siapa yang berdoa aku nak makbulkan doa dia. Wa may yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang nak minta apa-apa aku nak bagi kat dia waktu tu. 1/3 akhir malam. Angkat tangan, susun doa tu bagi cantik-cantik. Faham apa yang nak kita minta, Allah akan bagi kita. Faham tak ni? Yang kedua, syarat dia apa tadi? Allah nak terima doa ialah pengharapan. Harap Allah terima doa kita ni. Harap Allah terima. Salli ala sayyidina Muhammad. Yakin ya Allah nak pasti akan makbulkan doa kita ni. Sebab tu dalam
Syarat berdoa ni tuan-tuan, Salih Semat, dia kena ada yakin. Yakin. Saya dulu waktu saya duduk dekat Yaman, satu tempat nama Zabid. Zabid ni dia tempat panah. Kampung lah ni dah hampir hancur, dah duk kena bom lah. Dia ada satu kota lama, kota Zabid ni. Sampai lah ni pun duk ada. Madinatul Ilm wa Ulama, kota ilmu dan ulama. Di situ dia ada masjid yang banyak, masjid kecil-kecil. Dalam kota tu banyak masjid. Dan setiap masjid tu ada syekh sendiri yang akan mengajar. Dalam masjid tu ada seorang syekh, dan dalam kawasan masjid tu dia ada ribat, dia panggil, ada bilik-bilik kecil-kecil untuk orang-orang yang mai mengaji ilmu duduk dalam bilik dalam kawasan masjid tu. Waktu duduk mengaji kat sana, ada seorang syekh tu nama Syekh Abdul Rahman. Dia duduk jauh, duduk kat dalam kampung sikit, dia kena keluar pada kota tu. Saya pun naik motor tuan-tuan di sana tu, jenis motor macam motor RAS zaman kita dulu, zaman dulu ni. Faham tak? Tahun 90 apa? Tahun 87 88 tu kan RAS tu. Macam tu lah motor sampai lah ni. Hang buat pilah design motor baru, depa tak mau, depa nak beli motor gitu ya. Sampai depa buat design baru pun buat style macam tu juga, cuma tukar fairing depan je, bagi lawa sikit. Jadi subhanallah tuan-tuan, bila motor tank kat depan ni kita naik pakai jubah nak selok tu. Saya pun naik je, buah handphone dalam poket. Handphone jatuh tuan-tuan. Handphone jatuh tengah padang pasir tu. Tak tahu tang mana. Balik-balik sampai ke Ribat, sampai ke pondok, cari-cari handphone tak ada. Sudah. Keluar malam juga, bersuluh, cari ikut jalan tak jumpa. Sampai rumah duk susah hati. Dalam tu ada gambar syekh lah, gambar pengajian lah, ada orang sayang. Duk sembang dengan kawan, dia kata, ni baca doa ni. Setakat lah, dia kata, setakat yang duk bagi ke orang ni, insya-Allah dapat. Surah Luqman ayat 16. Surah Luqman ayat 16, tulis. Tapi tak payah baca sampai habis. Berhenti tang ya'ti bihallah. Tuan-tuan buka ni tak akan jumpa. Berhenti tang ya'ti bihallah tu. Ulang baca. Cuma satu aja syarat dia. Syarat dia yakin. Yakin dapat. Tak yakin tak dapat. Dia tu. Kena yakin dapat. Kita ni tuan-tuan, Salih Alaihi Muhammad, memang nak yakin. InsyaAllah nak usaha nak yakin. Tapi dia nak tambah keyakinan kita, dia bagi testimoni. Tu. Macam jual produk tuan-tuan. Tuan-tuan ni makan produk ni orang kencing manis darah tinggi boleh sembuh. Tapi kena yakin lah. Kita yakin apa tak tahu apa. Ni ada testimoni, tengok video ni makcik. Oh subhanallah, makcik ni lah dulu subhanallah Salih Alaihi Muhammad bangkit 3-4 pagi duk mengantuk, bangkit dia mengantuk. Start duk minum Salih Alaihi Muhammad produk ni. Oh rasa segak bangkit malam-malam subhanallah, 3-4 pagi bangkit cerah mata. Kita kata apa? Hebat makcik ni, qiyam mulai 3-4 pagi. Bukan qiyam mulai buat kuih. Faham tak? Bila kita dengar testimoni tu, oh dia tambah yakin tu. Dia pun cerita kat saya, dia kata Salih Muhammad, ni ada kawan ni mai hari tu daripada Malaysia tu turun kat Sana'a airport, naik cab, naik Salih Muhammad taksi sampai ke tempat duduk dia. Tertinggal ni kamera Nikon tu. Tertinggal kat dalam taksi tu. Salih Alaihi Muhammad. Kemudian orang bagi doa ni, dia amat dia tak berapa hari mai hantar balik, driver taksi tu boleh mai hantar balik tu. Oh kita dengar tu kita tambah yakin lah. Saya pun buat amal tuan. Selepas 2 minggu, ni cerita betul kan? Dah balik ke Sana'a dah, tempat saya duduk tu. Balik ke Sana'a dah. Duduk di Sana'a tu, tiba-tiba orang telefon kawan lagi seorang. Dia kata, cakap dengan Jafri juga. Hama dah handphone. Malah tak ada handphone ni. Tak bukan ni. Handphone hang dulu ni yang hilang tu. Ui, dapat mana ni? Dapat tu Tuan Arab seorang jumpa atas padang pasir tu. Jumpa kat jalan. Dia jumpa kat jalan, dia tengok kat dalam tu ada gambar orang Melayu, dia kata. Dia ingat orang Indonesia. Dia pergi cari orang Indonesia tu. Orang Indonesia tu beli pada dia. Tengok tu lah, orang Indonesia kata ni bukan orang Melayu, ni bukan orang Indonesia ni orang Malaysia. Cari-cari akhirnya berapa tangan akhirnya sampai kat saya tu. Subhanallah, tu sanad dia. Ada riwayat dia. Subhanallah. Tuan-tuan Muslimat dapat sungguh. Masya-Allah. Start pada tu tuan-tuan Salih Alaihi tempat tu, daripada tempat saya duduk tu dengan tempat yang hilang tu 12 jam perjalanan. Naik bukit turun bukit ni. Tapi nak cerita subhanallah tuan-tuan, syarat dia buat amal yakin.
Saya pun baliklah tuan-tuan. Siapa minta, siapa ustaz ada tak amalan barang hilang? Saya bagian tu. Saya duk pesan tu syarat yakin, syarat yakin. Setakat yang duk dapat, setakat yang saya duk bagi ni, insya-Allah tuan-tuan, semua dapat balik biiznillah dengan izin daripada Allah. Ada orang hilang laptop apa lama dapat balik. Laptop kena curi, orang hantar balik. Saya tuan-tuan. Ada orang hilang cincin ke mana, jumpa balik. Masya-Allah, berkat sungguh doa tu. Kecuali seorang yang tak dapat. Seorang yang tak dapat. Kita dapat balik dah barang tu, tak dapat balik. Pasal apa tak dapat? Siapa tak dapat? Doa sungguh-sungguh, doa yakin nak. Yakin. Dia pasal apa tak dapat? Hilang IC, dia hilang IC. Ha, sebab. Itu pasal apa yang tak dapat? Dia kata dah ada spare satu lagi. Oh, patutlah. Bila ada spare tu lagi dapat dah, dapat, tak dapat sudah. Okey tu tak dapat. Nak buat amal apa tuan-tuan, syarat dia yakin. Sama kita doa. Doa tu kena harap sungguh sebab Allah janji. Allah janji apa? Ud'uni astajib lakum. Hampa minta ke aku bagi. Takkan Allah nak sesa dengan janji dia. Kita ni manusia sungguhlah tuan-tuan, janji belum tentu ditepati. Manifesto bukan kitab suci. Contoh tahu saya. Tapi kalau Allah janji, confirm dia akan bagi. Confirm dia sebab dia janji dalam Quran. Maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam, cumanya pasal apa kadang-kadang kita minta dia tak dapat. Kita berasa macam tak dapat. Walhal Allah janji dia akan bagi. Yang pertama tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam, ini ada empat cara Allah makbulkan doa. Yang pertama, sallallahu alaihi Muhammad, kalau benda tu baik kat kita, maka Allah akan bagi kat kita waktu tu. Cuma yang ni berasa sungguhlah kata dia makbul. Faham tak ni? Ya Allah bagilah, ya Allah bagi. Minggu depan dapat. Oh, dia kata makbul sungguh doa tu. Faham tak saya, Mat? Itu yang pertama. Kalau benda tu baik kita, maka Allah akan bagi. Waktu tu salli ala sayyidina Muhammad, itu yang pertama. Yang kedua, benda tu tak baik kat kita waktu ni, tapi ada waktu yang lain nanti dia baik, maka Allah akan tunaikan doa kita tu pada waktu yang sesuai untuk kita terima. Tapi agak-agak tuan-tuan rasa makbul tak doa ni? Ya Allah bagilah aku ni, bagilah aku dia bagi ni. Aku masuk ni, ya Allah tender projek, ya Allah bagilah dapat projek ni, bagi dapat ni nilai dia 10,000 15,000 contoh. Tak dapat projek tu reject. Tapi lepas 10 tahun tu kita pun dah lupa dah, tak doa, tak ada dah reject tu terus tak doa dah. Lepas 10 tahun tu dapat. Tuan-tuan agak waktu kita dapat tu, kita ingat tak tu? Aku minta 10 tahun lepas. Tak ingat dah. Betul tak ni? Ni pasal apa orang tanya pun tak mau jawab ni? Cuba angguk Ustaz. Ya Ustaz, ya. Semangat sikit kita nak ceramah pun. Ni, tak ingat dah. Hari tu kata, tak makbul lah doa. Waktu dapat reject tu, tak makbul dah doa aku ni. Walhanya kalau bagi waktu tu, ni tak sila kat masjid lah ni. Oh. Tengok ni. Naik BMW tu. Mana? Syekh lalu pergi masjid. Dulu aku AJK masjid ni, alah tak dana, duk sibuk apa-apa. Faham tak? Allah tak bagi tu. Ni akhirnya boleh main masjid ni. Faham tak ni? Makbul tak? Makbul. Bila? Ada orang, pengalaman saya seorang, duduk jauh, suami isteri lepas kahwin, suami duduk Sungai Petani, isteri duduk Ipoh, nak minta posting tak dapat. Tuan-tuan Masya Ahmad, 4 tahun PJJ, tahu PJJ? Perkahwinan jarak jauh. Jumpa ujung minggu je, lelaki duduk kerja Sungai Petani, isteri duduk kerja Ipoh. Ujung minggu je jumpa. Subhanallah. Doa bagi anak, doa bagi anak, tak dapat. Tak dapat. Bangkit qiyamul lail, suruh kawan pi umrah, tolong doa saat tempat mustajab doa nak bagi anak, bagi zuriat. Tak dapat. Dapat posting, pindah mai duduk dekat, mengandung selalu. Pasal apa? Makbul doa. Bila makbul doa? Selepas 4 tahun. Pasal apa? Pasal waktu tu depa dah duduk stabil dah duduk sekali dah, anak pun dah tak terabai dah. Bayang tu, seorang duduk Ipoh, seorang duduk Sungai Petani. Kalau dapat anak, dia mana?
Dah kelang kabut tu perempuan seorang-seorang duk handle kat sana, suami duk kat sini, kelang kabut. Dah Allah tak mau kelang kabut tu. Hangpa tunggu Ustaz, hangpa duk settle elok-elok, waktu tu Allah bagi. Syarat dia apa? Yakin, harap, istiqamah doa. Yang ketiga, kadang-kadang Allah tak makbul benda yang kita minta tu, tapi Allah ganti dengan yang lain. Sebab yang kita minta tu tak baik untuk kita. Betul ni? Ustaz, tak ada orang lain dah Ustaz. Dulu Mak Long tu duk cerita. Bukan Pak Long ni pilihan hati Mak Long ni. Ni. Ada seorang dengan putihnya, dengan segaknya, kerja hebatnya, hidung subhanallah, sangkut baju Ustaz. Tapi doa ya Allah, yang nilah kawanilah, tengok Ustaz, ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad, melting, tak melting. Lalah dapat Pak Long, ya Allah, kulit korang sikit dah kulit manggis Ustaz. Allah bagi yang ni. Tahu pasal apa? Pasal yang nu tak baik kat kita. Kita duk berasa macam benda tu baik kat kita. Dah, Allah kata bukan, yang tu bukan. Kalau dapat yang nu pasal malam tu. Faham tak ni? Nasib baik dapat Pak Long yang ni kulit macam manggis ni. Ni boleh duduk kat masjid malam ni, sila elok-elok. Faham tak ni? Kalau duduk kat waktu nu, asal ada pasal malam je, dia asal pasal malam dia, maghrib ke mana, isyak ke mana. Subhanallah, selamat. Faham tak ni? Kita tak tahu tuan-tuan. Tapi berasa makbul tak? Tak makbul lah. Tak makbul lah. Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang sakit ni dalam. Allah bagi ujian kat dia, sakit. Bila sakit, dia doa, ya Allah bagi sembuh. Ada orang kata sakit, pergi sedekah. Nak dapat ubat sakit, sedekah bagi kesembuhan, sedekah membantu kesembuhan. Dia pun sedekah, tiap hari sedekah. Tak sembuh-sembuh juga, dia sakit gitu. Kami selalulah dapat kes-kes macam ni, telefon Ustaz buat doa selamat Ustaz, ni sakit, minta tolong buat solat hajat bagi sembuhan. Ni kami masuk 1000 ni, masuk dalam akaun, buat kenuri, buat apa ni, saya nak sedekah, harap-harap sedekah tu boleh dapat kesembuhan. Dan salli ala sayyidina Muhammad, di antara perkara yang mengubah takdir, doa sedekah, salli ala sayyidina Muhammad. Tapi biiznillah, dengan izin pada Allah, bila dia sedekah, dia harap terus sembuh. Dia sedekah, esok lega, alhamdulillah. Siap ni malam sedekah, alhamdulillah lega. Itu tak, tapi klinik semua tutup. Subhanallah. Tuan-tuan, selepas dia bersedekah, berapa lama tak sembuh-sembuh, dia dah mula hilang rasa keyakinan yang sedekah dia tu boleh membantu kesembuhan dia. Satu hari dia berjumpa dengan kawan dia, lama hang tak pergi masjid, itulah tak sihat sikit. Hang sakit apa? Oh, sakit sekian. Lah, hang tahu tak, ada seorang doktor duduk kat dia tu pakar bahagian ni. Kalau hampir try lah pergi kat dia tengok, pergi berubat tengok. Mana tahu kok boleh sembuh apa semua. Dia ada ubat yang sesuai lagu mana kan. Kita pun tuan-tuan tak tunggu lama, malam tu juga pergi. Nak terus pergi buat ubat tuan-tuan, duduk berapa hari, sungguh ubat tu kena lega dah. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan agak waktu dia sembuh tu, dia teringat tak ni hasil daripada sedekah yang dia bagi tu. Dia kata aku sedekah pun tak edi. Yang sembuh ni ada kawan Umar Habak seorang tu, kata ada doktor seorang tu, dia dah lupa dah kebaikan yang dia buat. Yang dia terlupa sebenarnya hasil pada sedekah dia tu Allah terima, dan Allah takdirkan ada seorang imam bagi tahu dekat dia untuk membawa kepada kesembuhan dia. Asbabnya. Faham ni Ustaz? Jadi subhanallah, kita memang macam tu. Kita selalu lupa kasih sayang Allah kat kita. Kita selalu lupa. Kita duk berasa macam atas ni semua kita buat, orang tolong, orang bagi yang tu, orang bagi yang ni. Dia minta doa kat Allah, orang lain mai tolong dia. Dia minta kat Allah, ada orang mai tolong dia. Waktu tu dia ingat tak yang dia minta kat Allah tu lah menyebabkan orang tu mai tolong dia? Tak, dia berasa ni orang ni mai tolong dia. Dia lupa doa dia tu. Pasal apa? Memang kita macam tu. Faham tak ni Ustaz Mat? Maka saya disebut yang kedua, yang ketiga,
Kalau benda tu tak baik kat dia, maka Allah akan ganti yang lebih baik untuk dia. Yang keempat, salih alaihi wasallam, dia berdoa pada Allah. Dan doa yang dia minta tu memang tak baik kat dia. Dulu, kini, selamanya. Tak baik kat dia. Maka Allah tak bagi kat dia. Tapi bila Allah akan bagi ni? Allah akan bagi nanti dalam syurga. Dalam satu hadis qudsi, dalam satu riwayat hadis qudsi cerita ada seorang nanti dia berdialog dengan Allah dalam syurga. Allah kata dekat dia, ingat tak dulu kamu minta sekian-sekian, aku tunaikan dulu waktu hidup di dunia? Ingat ya Allah, ingat. Dan ingat dah ada yang kamu minta kaza wa kaza, kamu minta demikian, tapi aku tak bagi di dunia, aku gantikan dengan sesuatu di akhirat, gantikan dengan benda dalam syurga ni. Ada tak? Ada ya Allah, ada. Waktu tu dia kata apa? Alangkah baiknya, dia katalah hati dia, alangkah baiknya kalau semua yang aku minta dulu di dunia satu pun Allah tak tunaikan dan Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan dalam syurga. Faham ni ya? Cerita dia, apa yang kita minta mesti Allah akan bagi. Yakin. Cuma yang lagu tu lah, kadang-kadang lagu ni, kadang-kadang lagu tu. Kita kadang-kadang kita doa supaya Allah bagi selamat perjalanan. Dan naik kereta, subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ulama ajak kat kita lagi, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 7 kali dalam keadaan tak ada gangguan, tak ada interruption. Ni tuan-tuan yang duk travel banyak-banyak ni, tuan-tuan yang duk keluar banyak-banyak ni, duk musafir, duk atas highway banyak, baca doa ni jangan lupa. Setiap kali nak naik kenderaan, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 7 kali. Jangan ada gangguan, jangan ada interference. Kalau telefon bunyi, jawab telefon tu dulu, sekali sambung balik 7 tu bagi sempurna. Sekali tengah duk baca, elok 3 anak panggil, jawab anak dulu, sekali ulang balik. Jangan bagi dia terputih 7 tu. Dan yang ketiga, yang ni amalan yang saya ambil pada guru saya, syekh saya yang mengajar di madrasah, dia ambil pada guru dia di Yaman. Baca 7 kali, yang ulama Yaman ajak kat kita. Baca 7 kali salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, li ila fi quraish ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Tu surah tu baca 7 kali. Nak keluar baca 7 kali. InsyaAllah Allah bagi keselamatan dalam perjalanan kita. Ingat tu 3 benda tu. Siapa? Subhanallah sakharna doa tu. Kemudian bismillahilladzi 7 kali. Kemudian li ila fi quraish surah tu 7 kali. Menampih berjalan. Salih al-Syamad, Allah akan selamatkan biiznillah, Allah akan selamatkan perjalanan kita pada hari tersebut. Faham tuan-tuan? Salih al-Syamad. Habis dah doa panjang, sekerat jalan tayar pancit. Jadi kat saya kali. Kuliah maghrib kat Puchong. Malam tu nak balik juga pasal esok ada kuliah subuh ni belah. Dulu bawa atas sendiri seorang-seorang. Naik Toyota Avanza. Sampai dekat Rawang, dia tengok kereta berderet daripada jauh, nampak kereta merah, lampu merah berderet tepi jalan. Saya kata apa ni, konvoi apa tu tengah jalan ni, tengah highway. Tahu-tahu tuan-tuan, beruk terlanggar apa atau berasa nampak macam ada seketui kat tengah jalan, beruk langgar apa. Tengok-tengok tuan-tuan, ada satu beg skru panjang-panjang tu, 2 inci kecil-kecil tu, jatuh daripada lori kat tengah jalan, tengah highway. Semua masuk ke tayar lah. Rupa-rupanya yang berderet tepi jalan tu semua kena skru tu. Ada yang pancit 1 tayar tak apa, boleh tukar tayar spare. Pancit 2 tayar, sadar kat situ ada 4 tayar pecah. Sadar tu. Saya kena tayar 2 belakang. Duk kata kat isteri, macam doa dia tu. Ingat sungguh baca bismillahilladzi 7 kali tu. Ingat sungguh baca bismillahilladzi tu. Waktu keluar dari Puchong, ingat, memang tu ingat macam tu. Tuan-tuan, salih sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya tuan-tuan, salih sayyidina Muhammad, kadang-kadang Allah bagi kita sikit musibah yang kecil tu sebab Allah nak selamat musibah besar ke depan. Ni tu makbul dah doa tu. Makbul lah tu. Kalau tak makbul, terus happy. Silap-silap tu, ada apa jadi besar ke depan. Pernah lagi sekali jadi kat saya, bawa anak kecil tu.
nak balik ada kuliah Pulau Pinang. Sampai satu tempat tuan-tuan, anak berak terberak dalam kereta. Pampers pakai bocor pula. Nak berdengung satu kereta. Kita dah lambat ni. Dah lambat duk rushing nak balik. Lambat dah kita. Kita nak kena berhenti juga. Berhentilah mak ni busu. Kita sampai duduk mulut tu. Waktu ni lah nak berak orang nak kelang kabut ni. Ni nak buat kerja agama kot ni. Lagi kalau sampai lagi tak sempat time ni, Allah, berhenti juga, berhenti. Tapi mulut pun tu, gitulah. berhenti. Saya ingat isteri saya hari tu Mak Express sungguh, dia lompat keluar dari kereta, bawa anak masuk. Cepat sikit, lambat lah. Masuk. Saya ingat lah 5 minit dia buat. Berhenti betul depan pintu bilik yang. Masuk tukar pipa, masuk solid pump. Check 5 minit, jalan balik. Tuan-tuan sekalian, masuk elok sampai dekat dia panggil apa, Gua Tempurung kan. Hujan lebat. Tuan-tuan sekalian, saya hormat. Tengok waktu tu, depan saya tu hanya sekitar berapa minit sebelum daripada saya tu berlaku kemalangan yang melibatkan banyak biji kereta. Ada kereta skip biji tuan-tuan, hujan lebat, dia biji kereta main gang dekat 10 biji kereta penuh kat jalan, kami stuck sangkut. Sebab waktu tu baru teringat Allah makbul doa, Allah bagi anak berak 5 minit selamat dalam kemalangan tersebut. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang saya hormat tuan-tuan, jangan sangka buruk kat Allah. Tak apa benda pun yang jadi kat kita, mesti ada hikmah yang tersembunyi hasil daripada doa. Sebab setiap kali minta, Allah kata dah, aku akan makbulkan kepada kamu. Cuma kadang-kadang tak dapat lagi, kadang-kadang tu bukan dia. Faham tak sekalian? Saya hormat, benda tu tak baik kat kita, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Baik tuan-tuan sekalian, syarat makbul doa yang pertama apa dia? Salat syamat, bagi masuk dalam hati, berasa dalam hati, dan yang keduanya pengharapan Allah makbulkan doa kita. Yang kedua tuan-tuan salat ala syamat, syarat makbul doa lagi apa ni? Keazaman dalam meminta dan berdoa. Seorang hamba hendaklah berdoa dengan benar, bersungguh-sungguh, dan tidak ada keraguan dalam doa dia. Rasulullah SAW melarang orang yang berdoa atau orang yang memohonkan ampunan sambil berkata, wahai Allah, rahmatilah aku jika engkau kehendaki. Allah, Nabi SAW tak gitu, minta sungguh-sungguh. Ya Allah, kalau nak rahmat, rahmatlah. Kalau tak mau, tak apalah, nak buat macam mana. Doa aku tu. Ya Allah, ampunlah dosa. Ya Allah, kalau tak ampun pun nak buat guna. Apalah, kira cacat sui lah. Kan doa aku tu. Doa tu sungguh-sungguh minta. Minta sungguh-sungguh. Maksud saya, pasal apa suruh minta sungguh-sungguh tu? Pasal Allah boleh bagi. Ustaz, Allah tak tahu ke apa yang kita nak minta tu? Kan Allah tak tahu kot. Allah tahu. Allah tahu apa yang ada dalam kita. Pasal Allah yang bagi kita ni. Allah susun perjalanan. Ulama sebut nak faham macam mana perjalanan kita ni, macam kereta api atas trek dia. Macam tu lah. Kereta api atas landasan dia. Landasan kita ni, hala nak pergi tang mana, nak jadi lagu mana, Allah dah susun dah tu. Waktu di Lauh Mahfuz dulu ni, Allah susun dah elok dah. Kita duk ikut trek tu ya. Maka Allah tahu tak nak jadi apa lepas ni? Allah tahu. Habis tu dah Allah tahu nak minta buat apa? Allah nak tengok kesungguhan. Macam orang minta kerja. Dia minta kerja, jawatan kosong. Jawatan kosong. Kerja sekian-sekian. Salih ala Sayyidina Muhammad. Apa ni? Pekerja diperlukan. Tinggi sekian-sekian. Dia kata okey, tinggi cukup dah. Salih Sayyidina Muhammad. Berat sekian-sekian. Kata berat pun okey dah. Syarat ketiga, tahan maki. InsyaAllah aku tahan maki. Tuan-tuan sekalian, hantar resume. Tahu resume? Hantar biodata dia. Hantar resume tu komplit tu. Cerita dia lahir bila, nombor kenalan berapa, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nombor telefon, alamat, berkahwin tak berkahwin, anak berapa orang, pengalaman kerja kat mana, kilang ni apa semua ni, berapa tahun kerja, berapa lama kerja, nombor telefon kilang tu apa semua. Cerita semua ni. Agak-agak lah daripada yang tu dia boleh kenal tak siapa yang minta tu? Gambar tu dah kenal tak? Naik.
Bukan setakat tu, bukti ada lagi. Ni CJ ni keluar bila, CJ ni daripada universiti mana, CJ komplit terbaik tu punya. Salih Allah Syahmat, dia panggil resume. Agak-agak daripada resume tu, dia kenal dah orang tu. Kenal dah. Kalau tengok muka tahu dah? Tahu dah. Dulu kerja mana tahu dah? Tahu dah. Semua ada kat dalam tu dah. Habis tu pasal apa? Panggil interview lagi. Panggil lagi. Kita rasa yang ni sesuai, panggil dia main interview. Dia pun main kat depan. Hari tu minta kerja kat sini lah. Minta. Tanya buat apa ni, duk ada kat depan ni, kau minta kerja dah ni. Boleh lah jawab gitu. Itu minta kerja kat sini ya. Tu. Oh gitu. Salih Allah Syahmat. Ada pengalaman kerja tak? Dulu sebelum ni pernah kerja kat mana? Saya dah tulis semua dah kat dalam tu. Tengoklah tu. Boleh jawab itu? Kita boleh tak apa, sila berambus daripada sini. Itulah jawapan dia. Ustaz Syahmat. Habis pasal apa? Panggil main lagi. Nak tengok kesungguhan. Macam itulah berdoa tuan-tuan. Allah tahu kita ni lagu mana. Allah tahu kehidupan kita ni macam mana. Allah tahu perjalanan hidup kita. Allah tahu semua. Habis tu minta pasal apa lagi? Allah nak tengok kesungguhan. Allah nak bagi pahala. Allah nak ampun dosa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dosa banyak. Allah bagi sikit ujian kat kita. Allah bagi kat kita ujian tu untuk Allah ampun dosa kita. Tuan-tuan, ada seorang makcik jumpa saya di Kuala Lumpur. Lepas ceramah dia main jumpa. Ustaz nak jumpa Ustaz? Pergi jumpa. Sebelum sembang selfie dulu, selfie. Tu tanya soalan. Tu standard tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham tak ni? Dia panggil wajibul ghunnah. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Ustaz, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak tanya sikit Ustaz. Dia main tu, lepas tu lagi dia buat keluar air mata. Dia buat keluar air mata, kita jam lah. Saya kali tengok orang perempuan teriak kan. Ustaz, ada masalah sikit rumah tangga ni. Anak saya Ustaz, semuanya elok, semua okey. Seorang duduk mengaji kat luar negara, seorang ni duduk kerja hebat dan duduk negara mana tu. Seorang ni macam ni, seorang ni. Anak dia berapa orang? 6 orang kot. Semua elok-elok Ustaz. Kecuali seorang ni Ustaz. Seorang ni ya. Dia ni duduk dengan saya. Yang paling kecil ni 20 lebih dah Ustaz. Ustaz ujian kat saya sungguh-sungguh Ustaz. Kerja tak mau, semayang tak mau, duduk dalam rumah, duduk dalam bilik main game. Bila kita suruh semayang dia tinggi suara apa Ustaz, saya duduk teriak malam-malam kih dia ni seorang. Dia sebut lagu tu tuan-tuan, bola tanggung kat kita. Bola tanggung. Makcik, saya nak tanyalah, kalau agaklah semua anak-anak makcik jadi elok lagu yang makcik nak tu, agak-agak nak bangkit malam-malam teriak macam mana lah ni tak? Dia diam. Dia sungguh kat Ustaz noh. Sungguh kat Ustaz noh. Ustaz, makcik, Allah nak kita duk angkat tangan kat dia, tu je. Allah nak kita duk merayu merintih dengan dia, tu je. Kalau tak ada yang ni, kita jauh pada Allah. Sebab tu kadang-kadang Allah bagi kita sikit ujian, Allah tegur sikit, Allah bagi ujian sikit. Tu pasal apa? Nak kita angkat tangan balik. Sebab kadang-kadang kita tak angkat tangan, tuan-tuan, kita dapat segala nikmat tu, kita jauh pada dia, kita melelong. Allah sayang kat kita tu, Allah bagi sikit, Allah tegur sikit, Allah tarik sikit, Allah cuit sikit. Cuit sikit. Waktu tu tersentak sikit, baru nak angkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nak yang tu je. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak yang tu je. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi Muhammad. Dalam satu hadis yang lain, hadis sahih daripada Nabi SAW pernah bersabda, idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma in syi'ta ighfirli walakin liya'zimi wal yu'azzim ar-raghbata fa inna Allah subhanahu la yata'adhamuhu syai'un a'tahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi. Nabi SAW sebut, apabila seorang daripada kamu berdoa, janganlah mengatakan, wahai Allah, jika engkau kehendaki, ampunilah aku. Jangan doa kata lagu tu, kata Allah. Ya Allah, kalau engkau mau, ampunlah kat aku. Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Kalau engkau nak ampun, ampunlah. Kalau tak mau, nak buat macam mana? Kan doa gitu. Buat guna, tarik boleh kecil aku ujung tu. Awak sekalian, Ali salih Muhammad.
Akan tetapi bersungguh-sungguhlah dan membesarkan keinginannya, kerana sesungguhnya Allah SWT tidak merasa keberatan akan sesuatu yang akan diberikannya. Allah sikit pun tak berat nak bagi kat kita. Berimpun semua orang untuk berdoa, Allah bagi sikit pun tak merugi, tak rugi daripada khazanah Allah. Sebab tu Allah marah sungguh orang yang tak mau minta kat dia. Allah marah sungguh, Allah tak mau minta kat dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW sebut, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang dia tak minta pada Allah, Allah marah kat dia. Allah marah kat dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, Nabi SAW sebut lagi, la ta'jizu 'anid du'a'i fa innahu lan yahlika ma'ad du'a'i ahadun, atau kama qala Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Nabi kata apa? Jangan kamu menjadi lemah untuk berdoa, kerana seseorang itu tidak akan binasa hasil daripada doa. Satu riwayat lain sebut apa? Orang yang miskin ialah orang yang tak berdoa pada Allah, tak minta ke Allah. Itu miskin. Pasal apa tuan-tuan dia miskin bila tak minta ke Allah ni? Sebab dia berasa dia punya semua. Sebab tu dia tak minta ke Allah. Salli alaihi wasallam. Walha dia bukan ada apa pun. Tuan-tuan rasa tuan-tuan ada kereta tu yang duk ada tu, tuan-tuan hebat dah dengan kereta duk ada tu. Utang. Betul tak ni? Orang tak mengaku angguk bila tu rumah duk ada tu, rumah ada tu, utang. Betul ni? Pun tak angguk. Besar tuan-tuan, subhanallah. Kadang kita mengajak tuan-tuan, atas bukit tu, besar rumah tu, utang. Utang. Yalah Ustaz, bukan utang ni bukan sebab tak ada duit Ustaz. Tapi kalau bayar cash, kena bayar depa ligan cukai. Kalau hang banyak duit, kalau apa dengan cukai tu? Betul tak ni? Kalau banyak duit sangat, orang cukai apa? Juta. Nah. 2 juta. Nah. Tak ada masalah apa. Tapi ngelak tak mau bayar cukai tu yang utang tu. Maksud dia apa? Hang ada masalah dengan cukai. Bila ada masalah cukai, kaya ke? Tak juga. Sofa di rumah, utang. TV tu sama besar dengan dinding, hutang. Actionnya kan, pasu bunga tu sebab tak boleh hutang. Dah hutang pasu bunga. Motor YX5 duk main masjid tu tuan-tuan sekalian tu, hutang kat kedai motor tu berapa tahun dah tak bayar. Faham ni? Action apa kita, bukan ada apa, tak ada apa pun, tu pun tak minta ke Allah. Allahumma salli ala, minta nak apa? Minta. Kalau dia baik, Allah bagi. Kalau dia tak baik, Allah ganti dengan yang lain. Kalau tak baik, selama Allah akan gantikan lu ke akhirat. Habis rugi apa nak minta ke Allah? Minta apa pun minta. Tengok ada orang saja minta. Tengok ada orang lebih sikit dari kita, minta macam dia dapat tu kat kita. Tengok orang rajin pergi masjid, minta dapat tu. Bila kita semayang, saya semak rasa macam lekeh semayang tu, minta supaya Allah bagi khusyuk kat kita. Tengok anak-anak kat rumah tu, minta bagi anak-anak soleh. Bila makan, minta bagi makanan yang berkat. Bila pergi kerja, minta rezeki murah. Bila buat ibadat, minta dapat khusyuk dalam ibadat. Habis punya banyak benda kita nak minta, tiba-tiba dia tak tahu dia nak minta apa. Teruk sungguh orang ni tuan-tuan sekalian muslim. Faham tak ni? Sebab tu minta pada Allah. Siapa tak minta, Allah marah kat dia. Sombong orang ni. Berasa dia ada semua. Berasa dia hebat belaka. Walha kita sangat bergantung kehidupan kita kepada Allah. Faham tuan-tuan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, syarat Allah makbul doa kita ni tuan-tuan apa dia? Merintih-rintih dalam doa. Merintih. Merayu, perendah diri kita dalam doa ni. Bila minta pada Allah ni, merintih. Ya Allah, aku ni ya Allah banyak dosa lah. Sesungguhnya Allah SWT suka hambanya mengiklankan akan perhambaannya kepadanya dan hajatnya, sehingga dia menerima permintaan dan menyahut seruannya.
selagi mana seorang hamba merintih dan merayu dalam berdoa dan tamakkan penerimaan daripada Allah tanpa terputusnya harapan, maka doanya akan hampir kepada penerimaan. Barang siapa mengetuk pintu, hampir-hampir akan dibukakan untuknya. Pi lalu depan rumah, tak ketuk pintu, jauh daripada orang nak buka, melainkan tiba-tiba orang buka, oh nampak kat depan, mari masuk. Tapi kalau dia pergi depan rumah tu, kak dia ketuk, besar kemungkinan orang akan buka dan jemput dia untuk masuk. Demikian kita dengan Allah, merayu, merintih, perendah diri. Nabi SAW cerita dalam satu hadis, salli ala sayyidina Muhammad, fadzakkara ar-rajul yutilus safar asy'atha akbar yamuddu yadai ila sama, ya rabbi wa mat'amuhu haramun, macam itulah ila akhir hadis. Cerita seorang lelaki yang jauh permusafiran dia, orang musafir jauh, ni orang makbul doa. Asy'atha akbar, kusut masai rambut dia. Kata ulama, kusut masai rambut ni dengan maksud bila dia berdoa perendah diri dia dengan Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, dia merintih-rintih dengan sebut nama Allah, maka Allah akan makbulkan doa dia. Perendah diri. Allah, aku banyak dosa lah, ya Allah, perendah diri. Salli ala sayyidina Muhammad. Ini action. Allah, aku ni apa Allah perintah, semua engkau perintah, semua aku tak buat. Apa yang Allah larang, semua aku buat. Ya Allah, jahatnya aku ni, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Aku tu, ya Allah, aku semayang tahajud tiap-tiap malam dah, ya Allah, pasal apa tak bagi lagi kat aku? Ni action apa dia? Macam orang mai minta sedekah kat kita lah. Tolonglah cik, saya ni berapa hari dah tak makan, tolonglah cik. Selihat Syahmat, kita kasih nak bagi kat dia. Kadang-kadang, ya Allah, tolonglah cik, tolonglah sikit, tolonglah bagi sikit nu. BMW tak yang ni. Nak rumah 2 tingkat 2 ada lah, tapi bulan ni sangkut sikit, tolonglah cik, tolong sikit. Mana ni nampak? Mana Selihat Syahmat? Jangan angkat diri, tapi perendah diri, merintih, menjemput-jemput nama Allah, merayu-rayu pada Allah. Itu cara untuk kita berdoa. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu athar bahawa seorang hamba itu jika berdoa kepada Tuhannya, maka Allah mencintainya. Dan Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, janganlah kamu segera menunaikan hajat hamba-Ku ini, kerana sesungguhnya aku sangat suka mendengar suara dia. Allah suka dengar suara kita ni, merayu merintih pada dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya tuan-tuan, adab-adab ketika berdoa ni, supaya Allah makbulkan doa kita ni, jangan minta disegerakan dan jangan berputus asa dan meninggalkan doa. Rasulullah SAW mendarang seorang hamba untuk minta segerakan dalam pengabulan doa, lalu meninggalkannya kerana pengabulan itu dilambatkan oleh Allah. Demikian ini merupakan penyebab penghalang terkabulnya doa, sehingga seorang hamba tidak merasa putus asa daripada kabulkan doa, walaupun telah lama penantiannya, kerana Allah mencintai orang yang terus-menerus berdoa. Rasulullah bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil fayaqul qad da'autu rabbi falam yastajib li. Akan diterima doa seorang daripada kamu selagi mana dia tidak tergesa-gesa dalam dengan berkata, sungguhnya aku telah berdoa namun masih belum dijawab oleh Allah. Jangan kelang kabut minta. Pasal apa tak makbul lagi, ya Allah, minta lama dah. Tapi istiqamahlah tuan-tuan. Di antara adab kita berdoa ni ialah mengulang-ulang doa tu. Allah nak dengar. Tuan-tuan kok tak apai, tuan-tuan buat satu senarai doa apa kita nak minta, tulis susun. Hari ni minta, esok minta, lusa minta, setiap kali doa minta yang sama, Allah nak dengar. Tak apa, Allah tak jemu untuk mendengar doa kita. Kalau sama manusia sungguh, hari minta mailah sikit, esok minta lagi mailah sikit, lusa minta lagi mailah sikit. Orang tu apa? Tak ada kerja lain hang ni. Dia minta ya. Kaya atau mana pun tuan-tuan, lama-lama dia melugai kita dengar kita minta. Tapi Allah tak pernah melugai tuan-tuan, kita minta apa?
Lagi dia suka bila kita duk minta lagi, minta lagi. Sebab dia punya perbendaharaan yang sangat banyak untuk menunaikan segala apa yang kita minta. Jangan berhenti daripada. Saya ada seorang kawan tuan-tuan, Ustaz Syahmat, nak kahwin, berkenan seorang tu. Doa tak dapat. Berapa lama jumpa Ustaz Syahmat pergi disco lah. Semayang pun tak bila jadi rumah minta pun tak dapat, doa pun tak ada, mayang pun terapai. Tak gitu, subhanallah. Lah ni kahwin dah, alhamdulillah. Solat Jumaat lagi mayang balik kot. Ada orang dia give up. Saya pernah jumpa seorang tuan-tuan, dia berniaga. Umur masuk 70 lah. Waktu dia 60 ke atas tu, niaga dia maju elok. Sampai 60 ke atas, niaga dia lingkup. Niaga dia jatuh. Bila niaga dia jatuh tuan-tuan, semayang tak mau dah. Kata Allah, mayang pun tak guna. Buat apa? Tinggal tuan, tak semayang tu ya. Umur 70. Putus asa dengan Allah. Walhal yang Allah bagi dia jatuh pasal apa? Supaya dia tumpu untuk semayang. Anda tumpu untuk dunia lama dah ni. Ni waktu selepas dah umur masuk 60-70 dah. Waktu untuk rehat, waktu untuk ibadat. Tapi dia tak nampak lagu tu. Dia nampak Allah tak sayang kat dia, dia nampak Allah tak makbul doa dia, nampak Allah tinggalkan dia, nampak Allah jauh pada dia, akhirnya dia tinggal pada Allah. Dia jauh pada Allah, Allah jauh pada dia. Allah kan rugi apa? Faham tak ni Ustaz Syahmat? Baik. Adab-adab ketika berdoa. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Adab-adab ketika kita berdoa. Apa dia? Yang pertama, mencari waktu-waktu yang mempunyai kelebihan. Waktu dan tempat ada kelebihan berdoa. Waktu hujan turun, waktu orang musafir, waktu kita bermusafir. Kalau ada kawan-kawan kita musafir, tolong Ustaz. Nak pergi mana? Nak pergi KL Ustaz. Tolong doa kat aku Ustaz nah. Sebab doa dia tu makbul. Sahabat-sahabat kita waktu doa Arafah hari tu ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, waktu dia duduk di kota Basrah, dia himpunkan seluruh daripada orang-orang di Basrah tu di satu masjid yang bertepatan dengan waktu orang sedang berwukuf di Arafah. Waktu tu di sana makbul doa, dia gunakan waktu tu sama waktu dia untuk perbanyakkan berdoa. Sebab bertepatan dengan waktu makbul doa. Sepertiga akhir malam, waktu hujan lebat, waktu lepas semayang tu, ulama kita Nusantara ni tolong susun dekat kita, lepas semayang hampa doa elok-elok. Sebab kita ni tuan-tuan, kalau tu imam tak doa, agak-agak tuan-tuan nak doa dekat belakang tu, jangan harap. Sungguh tak? Tu imam tak baca ayat kursi, tuan-tuan baca kat belakang ni? Tak ada lah tuan-tuan, angkut dengan kursi-kursi tu balik. Kita ni tahu dah, ulama-ulama kita tahu dah, hampa ni kalau orang tak buat kat depan, hang tak buat. Sebab tu dia suruh tok guru kita, imam jangan tinggal zikir lepas semayang, pasal orang belakang ni semua jenis ikut tu imam. Faham ni Mas Ahmad? Ulama fikir dekat kita. Sebab waktu selepas semayang fardu tu waktu makbul doa tu, buat jangan tinggal. Rugi siapa tinggal. Faham tak ni Mas Ahmad? Waktu makbul doa, cari waktu makbul doa. Tuan-tuan, antara salah satu daripada waktu makbul doa, tuan-tuan nak doa tuan-tuan makbul, ada satu tuan-tuan amalan, cara dia ialah kita berdoa kepada kawan kita bil ghaibi, dalam keadaan dia tak tahu, di belakang dia. Tuan-tuan doa kat kawan tuan-tuan yang dia tak tahu doa, kita doa kat dia, tu doa makbul. Ada tak siapa-siapa yang Allah uji dengan sakit lah ni? Kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad, cuba bayang tengok, ada tak sahabat-sahabat kita yang sedang diuji dengan sakit? Tuan-tuan angkat malam-malam, bangkit qiyamul lail, doa sebut nama kawan kita yang sakit tu. Syarat jangan beritahu kat dia. Nabi kata ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dia, akan mengaminkan doa tersebut. Ya Allah, Kau bagilah sembuh dekat kawan kita tu. Ya Allah, kawan kesian dekat dia. Ya Allah, bagi sembuh kesembuhan yang sesungguh-sungguhnya. Ya Allah, doa tu ni bagi masuklah hati ni. Harap sungguh bagi dia sembuh. Maka ada malaikat yang akan mengaminkan doa tu.
Dan malaikat tu akan berdoa. Malaikat tu pula akan doa kita, ya Allah, engkau tunaikan, berilah yang seumpamanya kepada dia ni. Kita doa kat kawan kita ni banyak dosa, malaikat doa kat kita, lagi hebat. Ni Ustaz, buat macam tu. Syarat jangan beritahu kat dia. Tapi pasien kita, kalau kawan kita tak tahu, tak puas mana syok dia tak tahu, mana best dia tahan tu, geram nak abang. Esok pagi mesej kat bagi-bagi, Assalamualaikum, salam. Macam mana hari ni, rasa okey tak sikit? Pagi-pagi ni rasa macam okey tak sikit? Jawab. Kawan dia pun jawab, itulah rasa macam okey sikit lah. Aku doa kat semalam tau, dia tahan lama semua biar. Tuan-tuan, ya Allah, macam kita buat apa pun kalau orang tak tahu mana syok. Sebab tu makbul doa tahu pasal apa? Pasal yang pertamanya ikhlas. Ikhlas. Yang keduanya, dia tak akan mampu buat kat kawan dia kalau dia tak sayang. Ya nah, tak sayang dia tak akan mampu buat. Buat tu pasal apa? Yang boleh doa seorang-seorang sampai orang tak tahu tu pasal apa? Dia sayang aja boleh buat tu. Kalau tak sayang tak boleh buat. Anak kita boleh buat tu, tuan-tuan. Kawan-kawan kita susah. Anak kita boleh angkat, ya Allah tolong, ya Allah bagi anakku sembuh, ya Allah bagi. Kita tak abang pun kat dia, kita doa tu. Tak abang. Kita boleh buat tu pasal apa? Pasal kita sayang. Pi kawan kita ni, tuan-tuan, Allah nak buat lagu tu, dia tak tahu kita doa dia malam-malam bangkit 3-4 pagi buat penat dia kata. Noh kat dia. Saya tapi siapa boleh buat macam tu? Doanya makbul, sangat makbul. Dan yang paling best doa tahu apa dia? Doa bilion pahala sehari. Doa bilion pahala sehari. Pahala Allah bagi berbilion pahala. Nak tak doa bilion-bilion ni? Doa dia, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Itu doa dia. Pahala berbilion-bilion dapat. Nabi SAW sebut, siapa yang mendoakan pengampunan kepada saudara seislamnya, saudara-saudaranya, maka Allah akan memberikan pahala sebanyak kaum muslimin dan muslimat. Siapa yang berdoa pengampunan kepada muslimin muslimat seluruhnya, Allah akan bagi padanya pahala sejumlah kaum muslimin muslimat. Ada berapa bilion dah ni, tuan-tuan sekalian, orang Islam duduk ada. Tuan-tuan minta ampun dekat dia, Allah akan bagi pahala sejumlah daripada tu. Banyak tak? Banyak. Oh tuan-tuan, Ustaz Jimat, buat itu. Doa tu jangan tinggal tiap hari. Sebenarnya kita duk buat dah, tapi kita tak perasan. Setiap kali lepas sembahyang pun duk sebut, Rabbi firli wali walidayya, Allah maghfir lana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayani saghira wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Duk ingat mati kaya roti kaya aja. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat engkau wahai Tuhan arhamar rahimin, maha pengasih lagi maha penyayang. Baik, sahabat Islam. Yang kedua, adab kita berdoa ialah berwuduk dan solat terlebih dahulu. Ambil wuduk untuk berdoa, solat 2 rakaat. Solat boleh buat solat hajat ataupun apa-apa solat, sebab selepas solat waktu makbul doa. Yang ketiga, bertaubat atas dosa-dosa kita. Sallallahu alaihi wasallam. Bila kita buat, antara benda yang menyebabkan kita doa kita tak makbul ialah dosa. Sebab tu seorang sahabat tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awid du'a'i afdal, apakah doa yang paling afdal dalam banyak-banyak doa yang aku minta ni, yang kami boleh minta pada Allah ni, apa doa yang paling afdal sekali, yang duduk depan sekali, yang paling special sekali? Nabi kata apa? Al-afu, minta ampun. Minta ampun. Pasal apa minta ampun? Pasal apa tak minta syurga? Pasal apa tak jauh neraka? Sebab kadang-kadang yang tertahan doa-doa kita yang lain tu adalah sebab dosa kita duduk di depan. Nak clearkan longkang yang tersumbat tu. Longkang ni bila tersumbat, belakang ni macam-macam duk ada, sampah, sarap, nyamuk, jentik-jentik semua duk ada. Nak bagi clear semua-semua sampah tu, pi clear tu yang tersumbat kat depan tu. Macam itulah doa. Sebab tu bila kita nak minta apa saja, mulakan dengan mohon pengampunan atas dosa-dosa. Yang berikutnya, menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua-dua tangan. Bila doa, ada arah kiblat, angkat dua tangan. Macam mana? Macam ni. Lis sama, 2 tapak tangan ke langit. Ataupun
lil wajah, dua tapak tangan ke muka. Jangan letak atas kepala lutut. Mana ada yang letak kepala lutut? Bila tu? Hari main Jumaat. Sungguh kita duduk atas mimbar, kita nampak depa muslimat, depa main Jumaat, orang masuk doa masuk masjid, depa masuk masjid baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim ayya wa amut. Mana sandak di tiang tu 10 tahun dah tempat pot dia tu, jangan siapa kacau. Mana duduk sama khatib assalamualaikum sama bismillah dia. Lena, tapi yang best tu tahu waktu mana? Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Angkat tangan tu. Tak kepala lutut. Ibadallah, turun balik. 20 tahun praktis. Sambil duk angkat tangan ya Allah meleleh. Cekap tuan-tuan. Tak atas kepala lutut, tak ada kesungguhan. Angkat, tunjuk kesungguhan kita berdoa. Jangan pukul mulut. Tutup mulut pada. Angkat tangan, nampak kesungguhan ni, level dada. Dua tapak tangan ke langit, dua tapak tangan ke salib semak ke muka pun boleh. Yang berikutnya tuan-tuan, memulakan dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulakan dengan puji Allah, selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa. Yang berikutnya berselawat di pertengahannya dan amin pada penghujungnya. Saya pernah berjumpa seorang sahabat tuan-tuan, dia kata apa? Ustaz tahu cara saya berdoa ialah setiap saya sempurna satu doa, saya akan selit dengan selawat. 9.30 ni, lajak sikit boleh lah. 10 minit boleh tak? 10 minit ke? Tahu tak berapa orang angguk? 3 orang je. Atau seorang lagi 4. Kan selalu jumpa tu lama tu jumpa ni, qadha sikit lah. Sikit nak biar. In between dia kata, setiap doa yang dia baca dia akan selawat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ustaz, biasanya Allah makbulkan doa saya. Rupanya ulama ajak kat kita, waktu berdoa antara adab dia, tengah-tengah tu selawat pada Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jangan mengkhususkan doa untuk diri sendiri, bahkan hendaklah ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Jangan selfish, juaikan. Jangan juaikan, selfish. Anak-anak kita seorang-seorang aja, orang lain-lain. Anak-anak kita, kadang-kadang kita baca doa sendiri-sendiri, Rabbighfirli wa liwalidayya. Walaupun kadang-kadang baca seorang-seorang, ulama kata, bacalah Allah maghfir lana zunubana, ganti dengan na di hujung, walau dia baca seorang-seorang. Pasal apa? Pasal dia niat juga doa tu pada anak dia, untuk isteri dia, untuk mak ayah dia, seolah macam dia tolong doa untuk keluarga dia. Jadi lafaznya dengan lafaz nahnu, kami ramai-ramai, walaupun dia baca doa seorang-seorang. Faham tak tuan-tuan? Jangan baca seorang-seorang sendiri. Tuan-tuan, kita baca kat orang, Allah makbul kat kita. Kita doa kat orang Allah kan dunia kita, tak rugi sikit pun kalau kita doakan untuk orang lain. Sikit pun tak rugi. Habis Ustaz, saya spend masa saya 10 minit tu doa kat dia je, habis saya nak dapat apa? Apa yang kamu doa kat dia, yang tu kamu akan dapat. Habis nak rugi apa? 2 orang dapat. Faham tak ni? Yang berikutnya bersangka baik kepada Allah dan mengharapkan penerimaannya. Ingat, bila kita berdoa, Allah akan bagi kat kita. Yakinlah, sangka baiklah. Cuma bukanlah ni kadang-kadang Allah akan ganti dengan yang lain. Salih Azimah. Yang pastinya Allah kata, doalah padaku, aku akan tunaikan untuk kamu. Yang berikutnya mengakui akan dosa-dosa kita. Bila kita berdoa, kita mengaku semua dosa-dosa kesilapan kita. Dan yang terakhir, merendahkan suara kita bila kita berdoa. Jangan duk jerit-jerit dengan Allah. Ya Allah, duk jerit. Awatlah ya Allah, pasal apalah ya Allah, duk jerit gitu. Tak tuan-tuan, bila kita berdoa, kita perendah suara kita pada Allah. Perendah sungguh-sungguh. Allah dengar tak? Allah dengar. Allah tahu apa kita minta. Maka tuan-tuan, tu di antara adab-adab bila kita berdoa. Mudah-mudahan Allah akan terima doa-doa kita. InsyaAllah tuan-tuan yang sekalian, saya rasa sekadar itulah untuk perbincangan kita pada malam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah bagi kepada kita ni keringanan hati. Sebab orang yang berat hati, dia tak akan mampu untuk berdoa. Tuan-tuan, kotornya hati kita menyebabkan kita tak mampu untuk berdoa. Sungguh hari ni berapa kali kita doa sungguh-sungguh tuan-tuan. Kita doa minta pada Allah sungguh-sungguh hari ni berapa kali. Awak kita tak ada hajat ke? Yang sampai tak mau minta ke Allah ni, sampai tak mau angkat tangan ni pasal apa? Awak tak ada hajat langsung ke dekat Allah ni.
Ada, tapi pasal apa tak minta? Sombong kita ni sebenarnya. Kita sombong sebenarnya. Dan kesombongan itu terlahir wujud sebab kotornya hati kita ni sampai ada hijab yang sangat jauh kita daripada Allah. Tu punca dia. Dan punca-punca dia tuan-tuan disebabkan oleh dosa-dosa yang kita duk buat. Kita minta pada Allah agar Allah bagi Allah bersih dan sucikan hati kita yang kita bergantung ni hanya semata-mata kerana Allah. Akhirnya kita berasa bahawa kita tak ada siapa-siapa dan kita tidak ada apa-apa melainkan apa yang Allah bagi dekat kita. Maka tuan-tuan angkat tangan sungguh-sungguh, merayu, merintih, biar keluar ayat mata kita. Kita nak minta pada Allah atas setiap benda dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan insya-Allah Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Dan Allah tunaikan segala hajat-hajat kita. Dan Allah akan jadikan kita daripada kalangan hamba yang dekat kepadanya. Dan salih semat yang Allah kasih dan Allah rahmati kita insya-Allah. Cukup sekadar itu tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tuan-tuan dekat luar sana lagi tuan-tuan boleh pergi dekat kaunter saya. Kita ada buat jualan buku ni yang saya susun, Amalan Mengangkat Darjat dan Hidup dalam Sunnah. Dalam Hidup Buku Sunnah ni, dalam ni ada doa-doa yang saya baca tadi ni. Doa berhenti dekat R&R, doa buka baju, doa apa semua tu banyak dekat dalam ni. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat belakang insya-Allah. Dalam ni ada yang Sayyidul Istighfar yang kita baca awal tadi ni. Ada kat dalam ni. Dan insya-Allah tuan-tuan, kaunter wakaf juga kita buka untuk Kompleks Islam Darul Faizin, pembangunan, pengurusan dan pembiayaan pelajar. Mudah-mudahan jadi manfaat pada kita insya-Allah. Dan dekat luar sana juga ada sahabat kita yang buat produk pati delima insya-Allah daripada Turki. Saya jadi duta. Macam Nilofa lah, sikit-sikit bagi can lah. InsyaAllah tuan-tuan, saya khidmat tuan-tuan yang ada macam mana, darah tinggi apa semua, nak turun berat badan lah, macam-macam lah. Tuan-tuan pergi tanya dia, ada testimoni dia, insyaAllah tuan-tuan boleh amalkan pati delima yang diproses secara semula jadi, tanpa gula sebagainya. Tuan-tuan pergi dapatkan maklumat dekat dia. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.